Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina nabiyil karim sayyidina wa habibina Muhammadan al-amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ayyuhal mu'minun, ittaqullah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sambung bacaan kitab kita menggunakan kitab Muhimmah fi ilmil hadis sampai di muka surat 16. Kita sampai di muka surat 16, kita masih lagi berada di bawah tajuk kebinasaan kepada orang yang berumah tangga. Orang yang tidak kahwin, yang tidak berumah tangga tidak kena ancaman kebinasaan ini. Tapi orang yang sudah berumah tangga, berkeluarga, mereka terdedah kepada ancaman kebinasaan ini. Kata dia di situ, maka adalah kebinasaan daripada jalan memberi nafkah yang melepaskan daripada harta yang haram itu sangatlah sedikit. Kita orang yang dah berumah tangga, ada anak pinak ni, nak terlepas daripada terlibat dengan benda haram ni tipis. Kebanyakan terlibat belakang dengan benda haram ni. Jaga-jaga tak mau terlibat juga. Dia nak sebut di sini. Kata dia, melainkan seorang yang ada baginya harta pesaka ataupun harta. Orang yang sudah sedia ada harta, dia kurang terlibat dengan benda-benda haram. Tapi orang yang tak ada harta, ini orang susah punya cerita. Dia banyak terlibat dengan benda haram kerana nak cari harta. Orang yang sudah banyak harta pesaka ataupun sudah banyak harta, dia kurang terlibat dengan benda-benda haram berbanding dengan orang yang tak ada harta. Itu maksudnya. Baginya usaha yang halal yang mencukupi dengan dia dan dengan ahlinya. Dan ada baginya pula qanaah yang menegakkan daripada belanja yang berlebih-lebih. Orang yang boleh selamat daripada terlibat dengan mencari harta haram ialah orang yang ada sifat qanaah. Qanaah maksudnya berpada ataupun cukup dengan apa yang ada. Orang macam ni selamat. Tapi kalau orang tu tak ada sifat qanaah, dia ada sifat tamak, jahanam dia. Kalau dia qanaah, tak apa. Kerana nak lebih daripada ni, aku tak mau. Dia kata, hak dua adalah cukup bagi aku. Kerana benda ni halal dan aku tak susah dalam hidup. Kalau ada ingat macam tu, selamat. Kata dia, maka bahawa yang demikian itu lepaslah ia daripada kebinasaan berkahwin. Orang kahwin ni kok mana pun kena ada qanaah. Tidaklah duk kira dah. Mereka kata 17 hari bulan ni gaji dapat. Duk kira dah. Tapi mereka kata pula 17 hari bulan ni dapat gaji dengan bonus sekali. Dia kira lagi. Lepas tu kita nak pergi perhabis di mana? Tidak ada qanaah dalam diri dia. 17 hari bulan nak dapat gaji. Dia tak baca dah. Kalau dia tak pekin belanja, bulan depan lambat nak dapat gaji. Dia tak baca dah. Dia duk kira 17 ni dapat. Bukan takat gaji, bonus lagi. Dia kata, alamat belum berlaku, masjid tak tidak, mana tak tidak. Duk kira nak habis duit tu ayah. Duk kira dah nak penaik pagar baru, nak tukar yang tu, nak kira dah. Tidak ada qanaah. Dan orang yang sudah berumah tangga, yang sudah berkahwin, kalau ada sifat yang macam ini, sifat tamak macam ni, dia akan binasa.
Bila duit ni habis awal, sedangkan gaji bulan depan lambat lagi, ada mula nak rongkah cara haram. Sebab dia perlu duit, dia perlu belanja. Sedangkan duit dah tak ada, dia nak dapatkan juga duit. Ada fikir macam-macam cara. Setidak-tidaknya dia lurut barang kemas bini dia, buat pergi pajak gadai, dan terlibatlah dia dengan bunga. Haram. Haram. So, benda-benda macam ni diingatkan kepada orang yang sudah berkahwin. Ataupun seorang yang mempunyai kepandaian dan kuasa ia atas mengusahai yang halal daripada segala pekerjaan yang harus mengambil dia. Orang macam ni juga selamat daripada kebinasaan. Dia ada kemahiran yang Tuhan bagi kat dia. Tuhan bagi dekat dia kemahiran tangan. Dengan tangan yang ada kat dia, dia boleh buat banyak benda yang boleh mendatangkan sumber pendapatan. Maka dia tidak akan terlibat dengan benda haram. Tangan dia tu buat jadi belakang. Dia pergi kutip batu di sungai, dia ayak terjun, di latar apakah, ayak putih mana tu, pergi kutip batu, balik ke rumah dia. Dengan menggunakan kemahiran tangan dia, dia ambil cat apakah, lukis, tulis Penang Bridge. Satu ayat. Jual RM6 seketul. Batu tu dia pergi ambil peri aja. Cunggit kereta dia balik batu tu. Batu yang asal-asalnya duduk dalam sungai tak ada harga, tapi oleh kerana Allah bagi dekat dia satu tangan yang mahir, tangan yang pandai, dengan menggunakan kemahiran tangan itu, dia lukis-lukis, dia contiang apa pun, cat apa atas sikit, orang tengok berkenan. Tak RM6, orang tawak RM5 jadi. Modal dia kira upang 5 duit je. Dakwat tu aja, cat tu aja sikit. Maka orang-orang yang macam ini banyak peluang untuk selamat daripada melakukan kerja haram. Itu satu. Dia kata seperti mengambil kayu di hutan, atau mengambil perburuan di hutan, atau di dalam perbuatan yang tiada takluk dengan raja-raja. Maka yang demikian itu lepaslah ia daripada kebinasaan berkahwin. Itu dia. Dengan kemahiran tangan yang ada kat dia, dia pergi kutip kayu, mai jual. Misalnya, ini contoh lama lah, sebab kitab lama. Kita bawa kan contoh baru punya. Contoh lama, dia kata dengan kemahiran tangan tu, kita apa masuk dalam hutan, cari kayu, mai jual. Lah kalau jual kayu pun tak balik kurang. Orang pakai dapur gas. Ada lah orang nak pakai tempat-tempat cuti sekolah, orang nak kenuri, dia carilah kayu. Tapi kebanyakan orang tak mahu dah kayu api ni. Jadi kalau pakai contoh ni susah je lah. Buat contoh baru. Contoh baru, kemahiran tangan dia boleh melukis apa-apa, dan benda tu jadi harga. Ataupun apa juga contoh, dengan tangan dia boleh perbaik radio ke, boleh perbaik kereta ke apa, ni semua ni halal termasuk duit saja. Kita tak nampak ni. Benda-benda macam ni kita tak nampak. Sebab hari ni di sekolah-sekolah diperkenalkan kemahiran hidup. Kemahiran hidup penting, terlalu penting kemahiran hidup ni. Bukan nak suruh anak kita jadi pomen, bukan nak suruh anak kita jadi tukang. Sekurang-kurangnya tujuan kemahiran hidup di sekolah ni, esok ni barang rumah dia rosak, dia tak payah cari orang, dia boleh perbaik sendiri. Itu juga satu pendapatan. Kerana kalau dia perbaik kat orang habis RM50, dia perbaik sendiri, dia beli spare part harga RM5 saja. Nasabah lah. Radio kita rosak, ada seketui aja benda dalam tu rosak. Pitanya di kedai spare part, benda tu seketui harga RM1.20. Hantar di kedai Tina suruh perbaik, siap semua, dia kata RM60. Kita bukan tahu. Dia kata RM60. Kita tanya dia rosak apa, dia tunjuk lah bangkai banyak-banyak dia lungguk di kedai dia tu. Hang punya ketui tu rosak. Wah, ini rosak, memang kacau. Dia kata bayar ya, memang tak kacau lah. RM60, mojok 60 kalau 100 gitu. Walhal modal dia RM1.20. Nampak? Jadi apabila kita dapat kemahiran tangan macam ni, itu juga satu pendapatan bagi kita. Kita boleh selamatkan duit kita daripada mengalir tanpa sebab yang sepatutnya. Baik. Dan setengah daripada kebinasaan berkahwin itu, iaitu singkat ia daripada mendirikan dengan hak ahlinya. Yakni tiada kuasa ia menyempurnakan bagi hak ahlinya, dan tiada kuasa ia menanggung kesusahan yang disakiti oleh ahlinya. Ini juga binasa kita. Kita tak boleh nak melepaskan diri kita dan keluarga kita daripada sesuatu musibah yang kena kita. Ketika itu binasa kita. Itu binasa pasal apa? Lemah kita daripada jadi ketua keluarga. Kita tak boleh. Contoh benda yang menyakiti keluarga kita.
anak kita terlibat dengan dadah misalnya. Anak terlibat dengan dadah, kita tak boleh nak buat. Macam mana nak buat anak yang terlibat dengan dadah ni pergi jadi elok? Tak hati nak buat. Ketika itu binasa kita dan binasa keluarga kita. Yang ni ramai orang pakai kena ni. Ramai orang pakai kena. Penyakit yang menyerang anak-anak kita hari ni. Ramai orang kena. Anak ada 7 orang, seorang aja hisap dadah. Cukup untuk menjadi duri dalam hidup dia. Seorang cukup. 6 orang lagi kerja baik-baik semua. Hak seorang ni jadi penghisap dadah. Cukup untuk menjahanamkan hati mak dan bapak dia. Ketika itu bapak dia binasa. Malu dekat orang, binasa kerana anak dia rosak di depan mata dia. Sedangkan dia tak boleh nak buat apa-apa. Itu juga kebinasaan bagi orang yang berumah tangga. Seperti sabda Nabi SAW, kafa bil mar'i isman an yudhi'a man ya'ud. Artinya memadailah dengan seorang itu derhaka dan dosa bahawa menghilangkan ia akan hak orang yang wajib nafkah ke atasnya. Berdosa kalau sekiranya kita tak boleh bertanggungjawab ke atas nafkah keluarga kita. Dan telah meriwayatkan oleh setengah ulama bahawa sesungguhnya orang yang lari daripada ahlinya itu seperti menempati hamba yang lari daripada tuan. Mana-mana suami, mana-mana bapa yang tidak menunaikan tanggungjawab pada isteri dan anak-anak dia, hukum dia berdosa seperti mana hamba lari daripada tuan dia. Berdosa dia, iaitu tiada diterima baginya sembahyangnya dan tiada diterima pula puasanya sehingga kembali kepada ahlinya. Hamba abdi lari daripada Tuhan dia. Selama tempoh dia lari itu sembahyang Tuhan tak terima, puasa semua ibadat dia buat Tuhan tak terima. Maka demikianlah juga suami ataupun bapa yang lari daripada tanggungjawab terhadap isteri dan anak-anak dia. Selama dia lari, selama itulah Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan terima ibadat dia. Hanya jadi dalam masyarakat kita hari ini. Di rumah saya pun tak larat terima telefon. Macam-macam. Kita buat summer camp di UUM hari tu ni, ada satu perempuan main jumpa. Dia main masuk nak jumpa ustaz. Dia kata masuk main duduk di depan. Mata ni lebam. Mata dua-dua belah lebam hitam mata. Kerana menangis banyak. Main duduk depan kita. Duduk tu teriak dulu. Tanya apa saya apa? Ceritalah suami saya bagian-bagian. Saya ni isteri yang pertama. Dulu suami saya kerja di tempat sekian-sekian. Dah elok dah, rezeki semua elok, anak pinak keluarga semua elok. Lepas tu dia pergi menikah nombor 2. Dia pergi menikah nombor 2 tanpa pengetahuan saya. Tak apalah, setelah saya tahu pun saya reda lah. Itu hak dia, bini ni kata. Cuma saya pergi jumpa lah isteri dia yang nombor 2. Saya pergi jumpa dia, saya bagi tahu, kata dia menikah dengan suami saya. Isteri dia nombor 2 serang saya pula. Dia kata dah tak hati jaga lelaki, dia menikah lain. Ini cerita orang perempuan sama-sama mereka. Dia kata lagu tu, dah kawan ni elok abang kat dia, dia kata lagu tu, dah tak hati jaga lelaki, dia kata lelaki cari lain. Dia pun kata tak apalah saya terima. Dia kata dia nak kata apa pun saya terima. Itulah hakikatnya, suami saya dah ada isteri lain. Start daripada tu dia tak pedulilah dekat kami. Anak saya 3 orang, dia kata. Dia tak pernah peduli. Saya bukan orang di sini ustaz. Saya orang belah pantai timur sana. Suami saya orang sini. Saya betul-betul merempat di sini. Tak ada anak beranak saya di sini. Ceritanya pun saya menikah dengan dia dulu, keluarga saya tak setuju. Saya menikah juga. Lah ni dekat keluarga pun saya tak boleh balik. Suami pun dah tak peduli dah. Saya hari ni cari sikit sebanyak pendapatan nak sara anak sekolah 3 orang dengan mengajar Quran saja. Kadang-kadang ustaz saya kata sampai tak ada apa nak makan di rumah. Sebab tak boleh cakap yang kita boleh nampak dia kenal zalim. Kita boleh nampak orang yang main berlakon buat cerita kita kenal, dengan orang yang betul terseksa kita kenal. Lepas tu dia kata baru ni menikah pula seorang lagi. 3. Bini nombor 2 mai pula rumah dia kata, mai dia kata sungguh lelaki kita ni tak dia pakai langsung. Dia pergi menikah pula seorang lagi. Dia ni kata ikut-ikut hati ustaz. Dia kata nak katakan dia pasal hang tak hati jaga dia. Dia pergi cari lain.
tapi saya ingat-ingat benda ni semua dosa. Tak ada guna saya kata macam tu. Cukuplah saya tanggung, dan hari ini seorang lagi akan menanggung apa yang saya tanggung selama ni. Jadi ini yang kita tak mahu. Bila kita baca kitab-kitab agama ni, kitab-kitab ni memanglah dia lebih menekan orang perempuan daripada orang laki-laki. Tapi kita tak sedar sebenarnya orang laki-laki juga cukup jahat punya kaki pun ramai. Abah betul-betul jahat punya kaki pun ramai. Yang buat rosak hidup orang perempuan yang tak berasa berdosa, bila dia rosakkan orang perempuan pun ramai. Bukan salah kahwin lebih daripada satu, tidak salah kahwin sampai 4. Berlaku adil lah, kerana ini yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita main mengaji benda-benda macam ni bukan dengan tujuan untuk kita tekan orang perempuan, tapi kita mengaji benda-benda macam ni untuk sama-sama cuba cetuskan rasa insaf dalam diri. Kita ada dosa, isteri kita pun ada dosa, masing-masing ada dosa. Kita hari ini tak mau nak tambah dosa yang sedia banyak ada pada kita semua. Baik, dia kata di sini, dan telah mengeluarkan oleh Tabrani, di mana-mana lelaki yang berkahwin ia akan perempuan atas yang sedikit daripada isi kahwinnya, ataupun banyak yang tiada padanya membayar ia kepada perempuan itu akan haknya, lagi akan menipu daya lelaki itu akan dia, maka mati ia, dan pada halnya tiada membayar ia kepada perempuan itu akan haknya, nescaya berjumpalah ia akan Allah Ta'ala pada hari kiamat, dan pada hal ia, yakni lelaki itu, zina, yakni seperti dosa orang yang berbuat zina. Ini cerita orang yang kahwin, yang mas kahwin dia hutang. Kita dah tengok dalam televisyen P. Romli saja kahwin hutang. Dia menikah pakai baju pagoda aja. Dia masuk, aku terima nikahnya si Pulana binti Pulan dengan mas kahwinnya sekian-sekian banyak, hutang, dia kata. Sebenarnya pun ada berlaku dalam masyarakat orang yang kahwin hutang. Di sebelah kita sini mas kahwin rendah, yang tinggi itu belanja hangus. Belanja hangus dia sebab sampai 5,000. Mas kahwin RM12.5, RM22.5. Tapi ada di sesetengah negeri mas kahwin tu adalah belanja hangus. Dalam akad disebut tu, dengan mas kahwinnya RM4,444 hutang, dia kata. Ataupun dia kata dengan mas kahwinnya RM4,444 tunai, dia kata. Sedangkan duit tu dia hutang daripada orang perempuan tu. Lah ni ada jadi. Perempuan ni pun dia nak menikahkan ada. Laki-laki ni pun okey dah setuju menikah. Cuma laki-laki ni cerdik sikit pada perempuan ni. Dia kata dekat perempuan ni, dia kata aku bukan tak mau kahwin dengan, tapi aku tak ada duit. Perempuan ni pun kerja bagus juga, duit simpanan banyak juga. Dia kata tak apalah, pakai duit air dulu. Selamat. Selamat, dia kata. Dia perempuan ni tanya laki-laki ni, you ada berapa lah ni? Dia kata tanya ada berapa, tak ada. Dia tak ada. Takkan saya nak tanggung semua. Dia kata tak apalah, isu saya bayar lah. Jadi dalam majlis akad, dia kata dengan mas kahwinnya sekian-sekian banyak tunai, sedangkan hakikatnya dia berhutang. Mas kahwin tu bukan duit dia, tapi duit kawan tu. Dia pinjam, dia kata dia nak pinjam, nak bayar balik. Benda tu tetap menjadi hutang. Dan orang yang macam ni, dia sudah berhutang dengan belanja kahwin, dengan mas kahwin ini. Sekiranya dia mati dalam keadaan tidak membayar hutang mas kahwin itu, kata dia di sini, maka esok dia dibawa ke hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan tuduhan dosa yang besar, dosa seumpama zina. Bukan kata dia berzina dah, dia tak berzina, tapi dia berdosa tak bayar tu, dosa tu setimpal dengan dosa zina. Balik pakai bayarlah, yang mana yang hutang lagi tu. Jangan tu buat boleh kepala, balik tak bayar juga, jangan. Balik jumpa bini dia, aku bayar sikit-sikit dah. Bini pun lupa dah, anak 5 orang dah, lupa dah. Aku bayar sikit-sikit, bayar apa? Hak mai kahwin dulu ni, aku hutang kan. Dia kata oh yang tu kan, tak apalah, kira halal. Penyeh meritim dah. Halal boleh tak? Boleh, halal boleh. Tapi mesti dengan pengakuan halal daripada orang yang memberi hutang. Jadi kita ada dua cara lah. Sama ada balik bayar sikit-sikit, ataupun balik buat muka sedih minta halal. Kalau tidak, dosa kita ada kata dosa seumpama.
dosa orang yang berzina. Dan kata Imamul Ghazali rahimahullahu ta'ala, barang siapa tiada kuasa daripada mendirikan hak ahlinya, dan jika ada ia hadir sekalipun, maka ia itu seperti orang yang lari daripada ahlinya. Suami ada di rumah, dan suami pun tak mati, memang dia ada di rumah, hidup sekali dengan isteri dia, tapi dia tak kuasa untuk memenuhi nafkah kepada isterinya, maka dia berdosa. Suami ini berdosa. Dosanya seumpama dosa suami yang saja lari tinggal isteri di rumah tanpa memberikan nafkah pada dia. Walaupun dia ada di rumah, tapi oleh kerana dia tak boleh tampung nafkah, dia berdosa. Seperti mana dosa suami yang saja lari tinggal isteri. Maknanya orang laki-laki ini mesti menepati apa yang Allah sebut dalam Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki dia mesti lebih kuat daripada orang perempuan. Nafkah mesti suami tanggung. Nafkah mesti suami tanggung. Itu tanggungjawab suami. Kecuali mendapat redha isteri. Macam hari ini, macam-macam masyarakat kita hari ini, masyarakat moden. Lakinya gaji kecil, isterinya gaji besar. Ada. Jadi kalau nak kira dari segi perbelanjaan suami itu tak boleh buat apa lah. Habis dengan sewa rumah, bayar bil telefon, bil api, bil air, selamat semua kali, tak ada apa lah. Maka makan pakai dia, isteri dia dan anak-anak di rumah adalah hasil pendapatan isteri. Boleh tak boleh? Jawab dia boleh, dengan syarat redha isteri. Dengan syarat redha isteri. Kalau isteri tak redha, potonglah. Telefon potong, kereta tak dapat pakai, apa semua tak ada. Duit hak dia dapat tu buat belanja makan minum anak-anak. Kerana itu wajib. Kerana itu wajib. Nah, ini melibatkan aspek hukum. Ini melibatkan aspek hukum. Kalau sekiranya kita tak perhati benda ni, kita berdosa. Suami kok mana cerita pun bertanggungjawab untuk menyara keperluan keluarga dia. Hak tambahan itu bergantung kepada keupayaan suami. Tambahan maksudnya beli kereta, nak pasang apa di rumah itu tambahan. Benda aksesori. Aksesori tidak wajib. Hak wajib makan pakai, tempat tinggal. Yang ni kena duit suami. Itu yang ditentukan oleh agama. Dan kata Imam Al-Ghazali pula, maka kebinasaan ini am, tiada sejahtera daripadanya melainkan orang yang alim akan ilmu hikmah yang memberi manfaat di dalam akhirat. Dia kata orang yang selamat daripada kebinasaan berumah tangga ini adalah orang yang alim tentang hikmah. Alim tentang hikmah ni maksudnya orang yang, kita nak kata apa? Orang yang cukup cerdik. Bukan sahaja cerdik, bahkan dia dipelihara oleh Allah. Dia boleh selamatkan keluarga dia daripada kekacauan yang disebutkan tadi. Lagi mempunyai akal yang sempurna, lagi baik perangainya, lagi mengetahui dengan mata hatinya akan adat perempuan. Kita kalau nak selamat hidup berumah tangga, kita kena jadi orang yang alim tentang hikmah. Kena bijak. Hikmah ni maksudnya bijaksana dalam rumah. Dan kita kena baik perangai, tingkah laku, akhlak kena baik. Di antara sebab rumah tangga jadi kelang kabut ni kerana perangai mak ataupun bapa ni huduh. Rumah tangga kacau. Anak tidak ada rasa nak hormat bapa dia. Kerana anak dia sendiri boleh sukat bapa dia. Dia tahu bapa dia cakap aja lebih, tapi tak ada apa. Bila bapa tidak boleh jadi contoh dalam rumah tangga kacau. Bila mak jadi celaru dalam rumah tangga, anak-anak celaru sama. So syarat nak dapatkan rumah tangga yang baik, yang pertama sekali mesti ada hikmah, mesti bijak. Ibu bapa kena bijak. Tidak adalah lebih bijak daripada orang yang memelihara agama. Itu orang paling bijak. Dia pelihara agama. Dalam rumah tangga dia, agama nombor satu. Apa cerita pun soal agama nombor satu dalam rumah tangga dia. Itu orang bijak. Bila orang berpegang dengan agama, perangai dia baik. Tentulah perangai dia baik kerana dia pegang agama. Dia tak akan jadi satu orang yang bermulut lucah. Ada ibu bapa yang bercakap kotor depan anak-anak, mencarut di depan anak-anak, rosak jiwa anak-anak kerana perbuatan ibu bapa sendiri. Saya duduk kendalikan sama camp di UUM.
Ada anak-anak yang ibu bapa hantar ke sana, anak perempuan, umur dah sampai 16-17 tahun. Kita asuh mereka dalam sama camp ni. Hari penghabis bila ibu bapa main nak ambil, kita minta anak-anak peluk mak dia, peluk bapa dia. Anak peluk mak dia, bisik di telinga kanan dia, minta ampun semua dosa dia. Bisik di telinga kiri dia, minta halal segala titik susu mak dia yang dia minum selama ni. Kita suruh buat macam tu. Dan tiap-tiap kali anak ni, bila dia peluk mak dia tu, dia tak boleh tahan, dia mesti menangis dia. Dia mesti menangis kerana selama ni dia tak pernah peluk mak dia. Anak kita, kita jangan kata anak orang, anak kita sendiri, dia tak biasa peluk kita, kita tak biasa peluk dia. Kecil-kecil dulu aja kita duk peluk dia, kita duk belai dia. Tapi bila dia main peringkat sekolah, sampai ada peringkat darjah 3, darjah 4, kita dah mula renggang dengan dia. Main peringkat menengah, kita lagi renggang dengan dia. Anak tak biasa cium tangan mak, anak tak biasa cium tangan bapa. Apa tak? Ada anak-anak umur 16 tahun, 17 tahun, anak perempuan mengadu. Bila kita bagi briefing dekat mereka, kita bagi taklimat dekat mereka, sebelum tu kita cerita tentang berbuat baik kepada ibu bapa, kita cerita tentang dosa kita dan sebagainya. Menangis dah anak-anak ni. Di akhir kita cerita tu, kita habak dekat anak-anak ni. Esok dia kata, kita kata kat mereka, ibu bapa kamu akan main ambil kamu. Mula sekali bila nampak mak, bila nampak bapa, pergi peluk mereka. Bisik di telinga kanan dia sekian benda, dan bisik di telinga kiri dia sekian benda. Habis kita bagi taklimat, ada yang main jumpa. Anak perempuan 16-17 tahun main jumpa. Dia kata, ustaz, dia kata, saya tak gamak nak peluk bapak saya. Tanya pasal apa? Pasal bapak saya ni toyak, tak boleh abang. Toyak. Kita panggil dia, bawa pergi satu tempat counselling class, dengan fasilitator perempuan mereka. Suruh cerita dekat fasilitator perempuan. Boleh sedang nak cerita kat kita. Pergi cerita di sana. Pergi cerita. Akhirnya kita dapat tahu, kerana pak dia ni perangai dia lucah, perangai dia cemar. Anak umur 16 tahun, 17 tahun saja-saja dia buat benda lucah dekat anak dia. Anak dia mandi, dia pindah. Pengocok lah, awak dia betul. Kita dengar pun naik kembang tengkuk. Apa ni anak hang gamak buat lagu tu? Anak sendiri tu, anak tu lahir daripada benih dia. Cerita. Akhirnya kita dapat tahu, kerana pak dia ni perangai dia lucah, perangai dia cemar. Anak umur 16 tahun, 17 tahun saja-saja dia buat benda lucah dekat anak dia. Anak dia mandi, dia pindah. Pengocok lah, awak dia betul. Kita dengar pun naik kembang tengkuk. Apa ni anak hang gamak buat lagu tu? Anak sendiri tu, anak tu lahir daripada benih dia. Dia gamak buat lucah macam tu dekat anak. Nak anak mandi, piduk pegang anak tempat-tempat yang tertentu. Anak berasa malu dengan perangai pak ni. Bila kita habak suruh peluk bapak, tak gamak dia. Dia terbayang pak dia ni satu orang yang cukup keji perangai dia. Tak heranlah anak-anak yang macam ni jadi anak yang bermasalah. Ada yang mengaku tahun lepas punya kursus 4 orang kita dapat. Dari Penang ada, dari Halostak ada, dari Sungai Petani ada. 4 orang kita dapat yang mengaku jadi boksia. Kita duduk sedap bercakap dalam ceramah aja, kita pun tak sangka kita nak berjumpa sungguh dengan budak-budak ni. Sekali jumpa, mengaku dia sudah jadi boksia, dia sudah berzina beberapa kali, dan dia tahu cara-cara cegah hamil, semua tahu. Dan daripada yang mengaku tu, ada yang mengaku dia sudah jadi macam ketagih dengan zina ni. Terkejut kita tak sangka yang kita nak jumpa sampai macam tu. Kita duk sangka sikit-sikit aja. Sekali bila jumpa macam tu, terkejut. Bawa masuk dalam sesi kaunseling khas, tanya pelan-pelan, cungkil, tengok apa punca jadi macam tu. Di samping kita cuba ubat penyakit dia. Bila mai hari penutup, mak dia mai, kita sengaja pilih dia untuk jadi peserta terbaik dalam kursus. So pergi terima hadiah daripada mak dia. Dia terpa pergi dekat mak tu, terpa pergi dia sujud kaki mak dia. Kita tak pernah suruh, bahkan kita habaq manusia tak boleh sujud kepada manusia, tapi oleh kerana dia kata terlalu bersalah,
Dia rasa dia dah terlalu berdosa dengan mak dia, terlalu bersalah dengan pak dia. Dia tak tahu dah macam mana nak minta ampun kat mak pak ni. Dia terpa pergi, dia sujud di kaki tu. Terkejut habis. Mak dia pun teriak. Akhirnya kita panggil ibu bapa, kita bagi tahu benda ni. Ibu bapa terkejut. Oh, macam mana dia boleh? Jangan marah. Sabar. Kita cari apa punca anak kita jadi macam ni. Jangan balik balut dia, jangan balik pukul dia. Tak ada makna. Kita balik pukul dia pun dia dah rosak dah. Sekarang ni dia dah sedap kerosakan diri dia. Dia berjanji dia nak ubah jadi baik. Bantu dia. Bantu dia. Ibu kena bantu dia, bapa kena bantu dia. Kalau tak bantu dia, kita seolah-olah reda dia rosak di depan mata kita. Nah, ini cerita pendidikan anak-anak hari ini. Kita tak boleh banding zaman kita dididik oleh ibu bapa kita dulu. Dah, budak-budak hari ini lain cerita dia. Mau tak mau ibu bapa hari ini kena belajar cara didik anak hari ini. Supaya anak kita tak rosak di depan mata kita. Baik. Kata dia, lagi sabar ia atas kejahatan segala lidah perempuan. Orang yang boleh menjadi ketua rumah tangga yang baik, suami yang baik, ialah orang yang boleh sabar dengan lidah isteri. Orang perempuan ni memanglah lidah dia tak apa yang buat. Tak apa yang buat lah. Kita hantar pergi kedai welding katok pun duduk betul. Baru tak satu kata mereka bagus, kata pula dah kat mereka. Kerana memang sebenarnya pun mereka ni ada yang macam tu. Hari dia elok ni teriak kat kita, pegang tangan cium, minta ampun lah apa semua ni. Abang mah tak mau buat dah lepas ni, abang emah silap lah apa gitu gini. Selang 2 hari dia maki kita pula dah. Jadi kita kena terima lah. Memang itu perangai orang perempuan. Bila dia terkepit sikit, dia kata dia tak fikir dah. Selepas tu bila kita peringatkan balik kat dia, dia teringat, dia sedar kata dia silap. Jadi kalau suami yang boleh faham keadaan ni, boleh reti kata orang perempuan memang tabiat dia begitu, selamat dia. Rumah tangga dia tak jadi kelang kabut. Dan berhenti dia daripada mengikut syahwat perempuan. Sebagai suami, mesti jaga yang ni. Jangan ikut nafsu perempuan. Nafsu perempuan ni dia tak mau kalah langsung. Dia nak, kalau boleh dia lebih pada orang. Tak boleh pun dia tak bawah pada orang. Dia mau macam tu. Kalau orang sebelah boleh beli sekian-sekian benda, kita pun boleh beli. Dia kata kita apa orang. Dia mau macam tu. Bukan semua, tapi kebanyakan macam tu. Yakni tiada ikut kehendak perempuan itu melainkan yang muafakah dengan syariat sahaja. Kita boleh ikut dia, kita boleh dengar apa yang dia kata, tapi dengan syarat hak kita nak ikut tu dan hak dia kata tu benda yang tidak menyalahi kehendak syarak. Apa? Lagi lobak ia atas menyempurnakan dengan hak perempuan yang lazim atasnya. Lagi ia lali daripada kesalahan perempuan, yakni tiada ia sangat hirau akan kesalahan perempuan atasnya. Kata duk hirau sangat, lali bang, buat lali bang dengan apa yang perangai daripada perempuan. Orang putih kata immune, dah immune lah, dah lali lah, tak kisah lah. Alam memang mereka ada bodoh, tak ada tahu lah. Pada dalam ni debuk-debuk kata tak pukul rimbuk lagi, cuma dia api tak lebar. Sabar. Dia main tu kata tepi kita. Ni aku nak katakan, nak kata apa? Cubaan. Ni kita duduk mengaji ni kita tahu lah, ni semua ni cubaan saja ni. Cubaan. Kena sabar. Lagi ia memelihara dan menunjukkan dengan akalnya akan tabiat perempuan, yakni tahu ia membuka akan perempuan itu dengan bicara akalnya. Tu dia. Bukan senang tu. Kita baca tu bukan senang. Dia kata kita nak berurusan dengan orang perempuan ni bukan bercakap saja, tapi kita mesti bercakap yang cakap kita tu boleh membuka akal dia. Sebab pernah orang kata kalau sekiranya kuasa talak ini diberikan pada perempuan, habis dia sapu habis. Itu sebab hikmah Allah berikan kuasa talak kepada laki-laki. Laki-laki ni dia boleh tahan lah. Kalau nak ikut geram lah, dia ni cakap pun tak boleh buka mulut, dia kacik mulut. Dia ni aku geram sungguh buat kata. Jadi gitu. Tapi lafaz talak atau dia boleh jaga, tak keluar. Walaupun ada orang lelaki yang tak boleh jaga, ada. Kalau tidak tak timbul ialah soal talak 3 yang kemudiannya jadi yang kata Cina buta. Pasal apa? Pasal laki-laki tak boleh tahan dengan kuasa talak yang Allah uji dekat mereka. Ada? Dia gerak bagi terus. Bagi selesai bang, dia kata aku tak tengok nak muka.
Pagi sampai beribu-ribu punya talak. Perangkat dia dah minta maaf. Dia kata, aku nama kata nak gila kang tak dah. Bunyi tu cengek ya. Dan seminggu, 2 minggu dia celaru. Dia mula celaru. Dia tengok lemari dia teringat. Dia tengok dapur dia teringat kat dia celaru. Dalam telefon dia, ni, okey aku silap. Okey aku silap. Ini dia kata silap pun nak buat macam mana, abang-abang dah bagi 3 dah kat saya. Tak apalah. Yang tu kira aku silap mah. Dia tak hati tu. Dia tak hati. Dia bagi 3 tu kira selesai dah cerita. Dia tak hati. Dia tu kira nak buat baik-baik. Banyak. Nah, kita ada mengaji ni tak apa lah. Hak tak mengaji tu bukan 10 kali ganda kita. Tak tahu berapa ribu kali ganda kita ni. Hak tak mengaji ni. Orang hak tak mengaji dia bukan tahu. Tentang talak dia tak tahu. Dia tak tahu. Kita ni kita dengar. Takkan yang tu tak tahu. Mereka tak tahu. Tak tahu semua. Jadi kita duk jumpa dah. Ni hak tak tahu ni kita duk jumpa dah. Tak tahu semua-semua. Sampai mai duk tanya nak marah kita pula. Dia mai tanya, dia kata dia dah cerai bini dia, talak 3, jadilah dia nak baik balik. Dia suruh kita bagi jalan kat dia nak baik balik. Kita kata tak ada jalan lah. Nak marah kita bila kita kata tak ada jalan. Dia nak suruh kita kata ada jalan. Mana boleh kita kata ikut dia mau? Tak boleh. Kita kata ikut yang ditetapkan. Tak ada jalan. Mana boleh? Dia kata mesti ada jalan. Kita kata tak ada jalan. Hak jadi itu jadi bukan dengan jalan, tapi itu dengan takdir Allah, bukan dengan jalan kita. Kalau kita yang buat jalan, syarak tidak mengiktiraf, benar tu. Alah, yang ni orang selalu silap. Kita dah cerai bini talak 3, tidak upah orang suruh menikah dengan dia. Lepas tu suruh kawan yang menikah tu cerai dia. Lepas tu kita nak kahwin balik dengan dia. Itu jalan. Itu bukan jalan yang syarak benarkan. Tak ada. Istilah tu tak ada. Dalam syariah Islam tak ada. Habis yang boleh menikah balik ni macam mana? Sekiranya benda tu berlaku dengan takdir Allah. Tanpa dirancangkan, tanpa ada apa, tak ada apa. Dan isteri kita yang diceraikan ni pun pergi bawa diri dia, kita duk hai kita. Dengan kehendak Allah, dengan perancangan Allah, dia jatuh hati dengan satu orang lain, dia menikah dengan orang tu, dan dengan kehendak Allah berlaku perceraian. Bukan ada ugutan, bukan ada perancangan, tak ada apa. Dia bercerai sendiri. Setelah habis tempoh iddah perceraian dengan suami dia yang baru tu, baru kita boleh masuk balik pada. Kalau ada sedikit perancangan, syarak tidak terima. Kalau menikah juga jadi zina. Berapa ramai orang yang tahu benar ni. Dia duk kira tak apa, tak 3 pun janji bini dia menikah dengan orang, cerai dia boleh nikah. Dia tak hati. Dia buat benda haram, dia berzina, itu dosa yang besar. Dapat pula anak-anak, yang anak itu haram. Anak tu pula perempuan, esok nak menikah, dia pergi jadi wali pula. Nikah tak sah pula. Ini cerita karut ni. Pasal apa? Pasal tak mengaji. Itu dia. Jangan buat main-main. Benda agama jangan buat main-main. Sebab benda ini, dia bawa di sampai akhirat. Agama cerita panjang, cerita sampai akhirat, bukan cerita dunia sahaja. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kata dia, yakni tiada ikut kehendak perempuan itu melainkan yang muwafaqah dengan syariah. Lagi loba dia akan menyempurnakan hak perempuan yang lagi atasnya. Lagi ia lali dengan kesalahan perempuan. Lagi ia memeliharakan dan menunjukkan dengan akalnya akan tabiat perempuan, yakni tahu ia membuka akan perempuan dengan bicara akal yang kita kata tadi. Kata dia, dan setengah daripada kebinasaan berkahwin itu bahawa sesungguhnya adalah ahlinya dan anaknya itu membimbangkan bagi daripada ingat akan Allah. Baginya tu sebenarnya. Daripada kebinasaan berkahwin itu bahawa sesungguhnya adalah ahlinya dan anaknya itu membimbangkan baginya daripada ingat akan Allah Ta'ala. Orang tak kahwin ni dia tak ada ingat apa. Tak ada ingat nak jaga bini dia, tak ada ingat nak jaga anak dia, tak ada. Dia sorak senang. Malam ni nak buka puasa di masjid. Jom. Sebulan puasa, sebulan makan peri di masjid. Senang orang tak kahwin. Orang kahwin ni, celau. Malam ni tarawih pun tak lebih. Malam ni semayang tarawih pun tak lebih. Pasal apa? Pasal anak dia merak di rumah. Tak lebih. Dekat nak raya, tarawih tak lebih juga. Pasal apa? Bini nak buat kuih pula. Jadi harai cukup banyak.
Itu dia kata binasa orang kahwin ni pasal apa? Pasal keluarga. Dalam ayat Quran banyak Tuhan sebut. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum, itu semua tu ayat yang menceritakan tentang mereka ini menjadi penghalang kita daripada ingat Allah Subhanahu wa taala. Itu sebab kita cerita seorang wali Allah. Seorang wali Allah, Hasan Al-Basri, tinggal kemewahan hidup, masuk dalam hutan. Kerana dia merasakan kemewahan hidup yang ada di keliling dia ni mengganggu dia. Tak mahu bersabut semua benda ni. Dia tinggal, dia pergi uzlah diri dia dalam hutan, cari ketenangan, nak beribadat kepada Allah. Tak jumpa sekian lama. Hasan Al-Basri kan Ibrahim Adham pun. Sehinggalah setelah beberapa tahun, dia tinggal, anak dia pun dah besar dah, anak dia mewarisi takhta kerajaan dia. Satu hari anak dia yang jadi raja teluk memburu di hutan. Dengan menteri-menteri, dengan pengawal-pengawal iring dia masuk dalam hutan, tiba-tiba jumpa satu orang tua duduk cari kayu di tengah hutan. Dia tengok orang tua tu. Menteri-menteri dia pun tengok dia kenal. Ini raja kita yang dulu. Raja yang meninggalkan takhta kerana nak uzlah cari keredaan Allah. Ini raja kita dulu. Masing-masing pakat turun kuda di dekat dia. Dia pegang dia, panggil dia. Dia pun perhati, dia tengok, dia kenal. Ini semua bekas-bekas pegawai istana dia. Pegawai ini pun panggil. Raja baru dia panggil, raja muda dia panggil mai, suruh jumpa. Dia kata, inilah bapa. Terkejut anak dia. Setelah berapa puluh tahun tak pernah jumpa bapak dia, tanya mak dia pun tak tahu nak cerita mana bapak dia pergi. Tiba-tiba hari ini tak disangka-sangka orang abang ini anak dia dan ini bapak dia. Terkejut dia, tak sedap ayat mata meleleh, terlepas peluk bapak dia dengan penuh kasih sayang. Kalau ada TV3 jadi cerita jejak kasih macam tu. Dia peluk teriak tangis, tak kira lah, tak pernah jumpa pak lama. TV3 aduk tunjuk tu, kita pun teriak. Aduk ceramah cengih pam-pam teriak. Cek kalau orang tengok muka macam tu. Tak boleh tahan tu. Dia tunjuk tu macam mana jumpa pak dah tua dah. Tak boleh, kita tak boleh tahan. Peluk, teriak tangis, tiba-tiba dia terdengar suara gaib di telinga dia. Suara tu kata, Ibrahim, adakah kamu sayang kepada anak kamu lebih daripada kamu sayang Allah? Kacau. 20 tahun lebih tak pernah jumpa anak, tiba-tiba jumpa, peluk anak dengan penuh kasih sayang ni, anak dia ni. Kita pergi Mekah sebulan pun balik peluk anak sampai cik punya peluk. Ini tak jumpa berapa puluh tahun, balik-balik tengok anak, peluk anak tu lah, rasa sayang ni jerat masuk dalam hati tu, sayang. Kata seorang mai kata, Ibrahim, kamu sayang anak kamu lebih daripada kamu sayang Allah kan? Terkejut dia. Segera itu juga dia minta pada Allah. Dia kata, ya Allah, kalau sekiranya anak aku menjadi penghalang kepada cinta aku pada kamu, ya Allah, ambillah salah seorang daripada kami. Sama ada matikan aku reda, ataupun ambil anak aku daripada hidup aku reda, demi kerana cinta aku padamu, ya Allah. Allah test dia. Anak lebih dalam pelukan dia, terkulai mati dalam pelukan dia. Kalau kita kenal macam tu, subhanallah, Tuhan test sampai macam tu. Bukan Tuhan zalim, tapi Tuhan nak bagi dekat dia keistimewaan akhirat itu ni. Kerana dia berjaya membuktikan cinta dia pada Allah tu duduk di atas sekali tu. Atas sekali. Anak yang tak pernah jumpa 20 tahun lebih, jumpa, dia sanggup Allah ambil anak dia. Dengan syarat cinta dia dekat Allah tak terjejak. Kita jangan bangkit semayang subuh pagi-pagi, kita tengok anak duduk tidur, tak gerak anak suruh bangkit semayang tu. Pasal apa? Sayang anak. Siang tak ada, semalam tidur lambat, tak dia lagi dia tidur. Silap kita silap. Kita sayang dia cara tu, kita membinasakan agama anak kita. Jangan. Anak kena gerak. Pasal apa ayah gerak?
Pasal ayah sayang kat kamu. Gerak, bangkit semayang. Bangkit, masuk bilik ayah. Ambil ayah semayang. Kalau tidak, itu tanda kita tidak sayang anak kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kata dia, dan setengah daripada kebinasaan berkahwin itu adalah disebabkan oleh ahli dan anak-anak. Dan membimbangkan daripada menjalani jalan akhirat. Anak-anak ni ganggu kita daripada kita sampai ke jalan akhirat. Dan daripada berbuat ibadah serta hadir hati kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak boleh nak pergi dekat Tuhan. Hati kita tu tak boleh sampai dekat Tuhan. Kacau dengan budak-budak. Duduk kacau tu dia bang. Duduk kacau. Dia kira apa dia? Bukan dia tahu apa. Dia main masjid. Dia main yak-yak-yak. Orang tu orang mengaji pun kacau. Di rumah pun dia kacau. Orang batu lah. Dan masyhur ia kepada menuntut dunia. Dan membanyakkan ia akan memerintah kehidupan bagi segala anaknya dan ahlinya. Dengan menghimpunkan harta. Dan akan pertaruhan bagi mereka itu. Kita ni sebagai ibu bapa ada anak 4 orang. Sibuk kita ni. Masyhur ni makna dia sibuk. Sibuk nak cari harta untuk anak. Ada orang ni cari dah. Dia beli tanah di Tidar. Beli 1 ekar. Dia beli tanah di apa nama Nuayak Putih tu 1 ekar. Dia beli tanah di belah Junjung mana tu 1 ekar. Dengar kata di Lunai ada 1 ekar. Ambil dah. Tak apalah punya pun. Pasal apa? Ada 4 ekar dah. Anak 4 orang tinggal orang 1 ekar. Kita tu jadi masyghul kerana cari harta untuk anak. Esok harta tu dapat kat mereka. Mereka nak buat apa? Tak tahu lagi. Tak tahu lagi. Dia jual pun harus. Dia sandang pergi ke bank pun harus. Macam-macam dia boleh buat. Kita ni sampai tak ada nak ibadat, tak ada nak semayang, punya duit, simpan harta buat anak-anak. Anak-anak dapat harta, dia tak nilai sekupang pun. Kita tinggal. Kita binasakan diri kita untuk mereka. Mereka tak bantu kita. Mereka binasa dengan harta yang kita tinggal kat mereka. Ada ibu bapa yang macam ni. Dan ada anak-anak yang macam tu. Ada. Baik. Dan yang demikian itu pada ghalib membawa kepada bakhil, yakni kikir. Maka inilah sebesar-besar celaka yang membinasakan akan manusia. Dan dari kerana inilah kata Abi Sulaiman Ad-Dirani rahimahullahu ta'ala, ma syaghalaka 'anillahi min ahlin wa malin wa waladin fahuwa 'alaika mat'umun. Artinya barang yang membimbangkan akan dikau daripada ingat akan Allah Ta'ala, iaitu daripada ahlinya dan hartanya dan anaknya, maka iaitu celaka atasmu. Mana-mana orang yang tertahan daripada buat ibadat kerana harta, kerana anak, itu celaka bagi dia. Dia tak boleh main masjid kerana anak. Dia tak boleh nak buat kerja agama kerana bini. Dia tak boleh nak buat apa-apa yang Tuhan suruh kerana harta. Bermakna anak, isteri dan harta membawa kecelakaan pada dia. Baik. Seperti firman Allah Subhanahu wa ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Artinya, hai segala mereka yang percaya, mereka itu jangan melalaikan akan kamu oleh segala harta kamu dan anak kamu daripada zikrullah. Dan barang siapa yang berbuat ia akan yang demikian itu, maka mereka itulah segala mereka yang kerugian mereka itu pada hari akhirat. Itu ayat Quran. Wallahu a'lam. Setelahnya kita masuk dan setengah daripada kebinasaan berkahwin itu terlebih membaikkan pangai dan muafakah ahli. Wallahu a'lam. Yang baik itu daripada Allah, yang tidak baik itu daripada kelemahan dan kesilapan dari saya sendiri. Kita tangguhkan dengan tasbih kifarah dan surah Al-Asr. Subhanallah.